قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati dan anak-anak cikgu sekalian, selamat kita bertemu lagi dalam rancangan pelajaran tajwid dan baca Al-Quran. Bersedialah anak-anak ya, dengan buku catatan dan juga pensil, di mana kita akan mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Boleh itu, mari kita menadah tangan sama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bikitabika basri wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anak telah pun diterangkan segala tanda-tanda istilah hudab yang terdapat dalam Al-Quran bersama-sama ini. Kecuali ada beberapa lagi tanda-tanda seperti tanda bulat yang terdapat di akhir ayat yang bernombor. Juga tanda-tanda sajadah. Iaitu apabila kita baca itu kita disunatkan bersujud. Tanda-tanda hizib. Tanda-tanda rubu'. Tanda-tanda rumus seperti waqaf tidak di sana, lam alif ada, jim ada, qaf lam ya, sad lam ya, jim ada, semua ini akan tunjukkan apabila kita baca Quran nanti. Oleh bagaimanapun, anak telah pun dapat mengenal tanda-tanda yang ada, bagaimana yang kita mesti membacanya. Cikgu percaya dengan adanya mengamalkan segala tanda tersebut ini, anak-anak insya-Allah dapat membaca Al-Quran dengan apa yang kita telah faham ini, kita dapat membaca dengan baik, dengan bertajwid. Kali ini cikgu menduga pula, kalau dulu anak-anak memberikan misal-misal yang telah dicatat, kali ini cikgu pula memberikan misal untuk menduga anak-anak bagaimana cara bacaan yang kendaki setelah kita mengenal segala tanda-tanda istilah hudab ini. Tak banyak. Ada 8 tanda saja kali ini dalam percubaan. Berapa tanda semuanya? 8 tanda saja cikgu nak cuba bagaimana. Cuba lihat apa tanda yang cikgu nak berikan ini. Anak lihat ya. Yang pertama tengok. Itu dia apa tanda hendak maksud ini ya. Kemudian ini dia alif kecil, waw kecil, ya terbalik. Ini cikgu nak tanya ya. Kemudian sabdu. Kemudian ada bulat begini. Ada bulat membujur gitu ya. Kemudian kan ada apa? Ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perkara ni. Dalam percubaan untuk menduga anak, inilah 8 perkara cikgu nak minta anak-anak terangkan dalam bacaan. Baiklah. Sekarang cikgu menulis misal ini, cikgu nak tanya kepada rakan anak-anak apa cara bacaannya macam mana. Dengar ya. Dan lihat. Yang pertama ya. Enggak itu je sudah. 1, ada 2 misal saya cikgu nak. Yang kedua, tengok dia punya baris. Ya, khabat. Dia ada tanda ni tu. Ini dia. Sekarang tengok apa yang maksud sekarang dengan ini. Lihat. Apa tanda ni? Kepala kha. Yang ni apa? Cikgu nak bertanya pertama sekali kepada Zahra sekali. Cuba Zahra terangkan apa di antara maksud apabila letak macam ini. Cuba terangkan. Apabila huruf di atasnya ada tanda kepala kha, maka ia hendaklah dibaca dengan jelas dan terang. Artinya dengan bacaan S,
Dengan bacaan izhar. Izhar, terang. Cuba macam mana bacanya? Laqad jaa. Lagi? Wa khuttum. Wa khuttum. Wa khut ke wa khut? Wa khuttum. Wa khuttum. Lagi? Wa khuttum. Artinya, bacaan salah macam mana? Laqad jaa. Artinya dia masukkan dal dalam jim. Jadi mesti terang laqad. Yang kedua? Wa khuttum. Tebalkan bunyi dal. Wa khuttum. Wa khuttum. Itu dia. Jadi kalau yang salah, dal masuk dalam apa? Ta. Apa yang salah? Yang salah, huruf dal dimasukkan ke dalam huruf jim. Jim. Yang kedua? Huruf dad dimasukkan ke dalam huruf ta. Salah tak? Salah cikgu. Sebab Kerana ia ada huruf ada huruf tanda kepada kha. ada kepala kha. Begitulah anak-anak. Kalau kita jumpa, bila masa saja ada kepala kha, bacalah. Terus dengan terang, nyata, jangan masukkan dalam huruf berkenaan. Satu, sudah kita dapat. Kita dah amalkan ini. Itu dia anak. Ini percubaan yang misal cikgu berikan. Baik, seterusnya. Cikgu nak bertanya kali ini tentang yang cikgu katakan tanda alif kecil ni. Dalam Quran, di sana ada tertulis begini dengan anak. Ya, tengok. Satu ya. Dalam Quran juga tertulis begini ya. Anak-anak akan lihat kepada grafik ya. Kita akan dua ni. Sekarang misal ni, kepada siapa cikgu yang bertanya kepada Halilah pula. Cuba Halilah terangkan. Apa yang ada pada sini? Tanda alif kecil, cikgu. Alif kecil. Yang sini yang di mana ada? Di kha, khalid. Apa artinya ni? Artinya alif kecil itu hendaklah dibaca kerana ia menggantikan alif yang asal, cikgu. Alif ini mesti dibaca. Yang pendek ni. Sebab dia menggantikan alif yang asal. Jadi macam mana bacaannya? Qala rabbi. Lagi sekali. Qala rabbi. Bacaan yang salah? Qala rabbi. Itu dia. Kalau nak baca qala rabbi, salah. Mesti baca qala. Sebab asalnya, dia qala macam ni anak. Itu dia asalnya dia. Jadi gantikan alif ni dengan alif kecil. Dia kena baca qala rabbi. Baik, yang kedua macam mana bacaan betul? Khalidun. Khalidun. Kalau bacaan yang salah? Khalidun. Khalidun. Setiap kali. Asal ada alif pendek, itulah alif yang menggantikan alif yang besar. Jadi jangan nak baca Khalidun. Qala. Mesti qala. Khalidun. Ganti. Khalidun asalnya begitu. Digantikan ya anak. Ini dia. Ingat ya. Alhamdulillah. Ini satu panduan yang tepat kalau sekiranya ada macam ini. Terus, anak-anak, cikgu nak doga pula di antara bacaan yang lain lagi ni. Cuba sekarang. Kalau cikgu beri satu misal anak ya. Macam ini. Ini sudah ya. Ini pula waw kecil. Ini dia anak. Selalu kita dapat Quran ada waw macam ni. Lahu mafi. Lahu mafi. Sudah enggak itu aja. Mafi. Satu. Ada dua misal yang nak bagi. Lagi sekali tengok. Ya alam. Ada waw kecil macam ni tulis. Ini cikgu nak bertanya kepada Suhana pula. Cuba. Apa maksud ni? Waw kecil. Yang sini. Apa dia? Ia hendaklah dibaca dengan panjang huruf sebelumnya. Hendaklah dibaca dengan panjang huruf sebelumnya. Yang ini juga? Sama juga cikgu. Cuba baca. Lahu ma fi. Lahu ma fi. Yang salah? Yang salah lahu ma fi. Lahu ma fi. Maknanya tak amalkan waw yang kecil ni. Jadi kita baca lahu ma fi. Yang ini? Yalwuna. Yang salah? Yalwuna. Ada beza antara waw dengan sini? Beza waw. Ada beza tak? Tak ada cikgu. Tak ada beza. Betul? Halilah dah baca. Ini kalau wakaf macam mana? Lah. Lah, tentu beza. Dia ni kalau berhenti pun la yalun. Kalau terus mau yalun macam tak ada beza pula. Yang ini kalau berhenti? Lah. Lah, tak boleh kata lahu, tak boleh. Jadi tiap ha yang kita dapat dari isim dhamir, kalau berhenti lah. Jadi beza ni sekarang. Ini wakaf pun yalun, terus pun yalun. Ha saja. Kalau kita wakaf dia ya, lah. Kalau terus baru lahu. Kita sudah amalkan yang ini.
Alhamdulillah. Terus kita tengok kepada ya pula. Siapa surat kita nak terangkan ni? Cikgu nak tengok bagaimana apa yang telah difaham oleh rakan anak semua. Sekarang cikgu nak bagi misal. Kita dapat dalam Quran. Tengok anak-anak ya. Ada kat ni begitu. Waw, ya, mim, ya, ta. Wa yumit. Wa yumitu. Ya, wa yumitu. Sekarang ya terbalik ni. Terdapat pada sini. Cuba cikgu nak tanya kepada Muhammad Amin. Ya cikgu, ya yang terbalik jika terdapat di atas huruf itu hendaklah dibaca dengan menggantikan huruf ya yang asal cikgu. Nak digantikan. Ya. Jadi mesti Dibaca cikgu. misalnya bacaannya. Yuhyi wa yumit. Kalau waqaf, Yuhyi. kalau orang baca yuhyi wa yumit, salah ke betul? Salah. Sebab dia tak amalkan huruf ni. Jadi mesti baca pan? Panjang. Yuhyi wa yumit. Cuba semua. Yuhyi wa yumit. Kalau berhenti saja? Yuhyi. Kalau orang baca yuh, salah ke betul? Salah. Kalau yuhyi, dia tak amalkan huruf dia. Lagi satu misal nak tanya Amin. Kalau ada baca ini. Ya? Ha wa huwa. Sini ada ya agak macam terbalik ni. Wa huwa. Ni apa macam sekarang? Jika baca wasal cikgu, Ah, ya itu kedengaran. ah, Dan ketika waqaf, ya itu tidak kedengaran cikgu. mati. Ya mati. Coba macam mana? Ba'dihi wa huwa. Ba'dihi wa huwa. Apa sebab? Sebab ada yang. Ada ya. Kalau kita waqaf, Ba'dih. itu dia. Jangan ba'di juga. Jangan baca ba'di kalau waqaf. Baca terus ba'di. Inilah guna apa? Huruf yang terbalik yang terdapat banyak dalam Quran, mesti kita baca. Ya, mesti kita baca. Kalau tak baca, hukumnya sah. Tapi ingat hanya pada ha saja. Bila jumpa kalau waktu waqaf, jangan dibaca. Waktu wasal baru kita baca. Sudah kita dapat, alhamdulillah. Rekan anak baca dengan tepat. Terus kita masuk sabdu. Apa cikgu nak berikan sekarang tentang sabdu ni anak? Baik. Tentang sabdu sekarang. Tentu sekali anak-anak telah pun faham pada pelajaran yang lalu dulu tentang sabdu. Sabdu ni apa kita nak buat anak-anak? Sebelum tentang sabdu ni, apa dia kat sana? Betul ya? Sabdu dulu ya. Baik. Sabdu sekarang kita dapati adalah terletak selalu di huruf-huruf berkenaan. Katalah sekarang cikgu berikan satu misal ya. Ini dia. Waqalat. Sini ada tentang sabdu. Ya, sini yang sabdu ada. Ini hamzah di bawah taruh. Ta'ifatun. Apa maksud sabdu ni? Kepada siapa cikgu nak tanya sekarang ni? Sabdu yang terdapat di dalam kalimah ini, cuba Taha terangkan. Hendaklah dibaca dengan 2 kali ganda. Dibaca dengan 2 kali ganda. Jadi maksud sin sekarang? Macam nak baca ta berdua kali. Tak. Hendaklah huruf ta dimasukkan kepada ta. Ta masuk kepada ta. Jadi makna baca Idgham. idgham. Makna baca apa? Idgham. Cuba baca. Wa qala ta'ifah. Jangan baca waqalat. Waqalat. Masukkan ta dalam apa? Ta. Dalam ta. Cuba semua ikut. Waqalat ta'ifah. Cuba. Wa qala ta'ifah. Lagi sekali. Wa qala ta'ifah. Alhamdulillah. Anak-anak telah pun dapat mengenal tanda apa? Sabdu apabila ada, mesti kita baca dengan apa? Baik. Terus cuba kita tengok kepada Izzat pula. Ya, walaupun cikgu tahu dia boleh faham. Tanda ini pula. Apa namanya? Bulan. Izzat kali boleh terangkan juga ya. Kalau terletak dalam sesuatu huruf. Boleh tak terangkan? Satu misal cikgu nak bagi. Sudah. Tak mau banyak panjang. Apa artinya? Bukan bulat. Cikgu silap. Bukan bulat. Apa ni? Ini tadi. Bukan panjang. Ini. Ada dalam tulisan Al-Usmani begini anak. Itu dia ada macam ini. Itu dia. Apa arti ini? Jika bulat itu berada di atas alif,
Maka alif huruf tersebut tidak boleh dibaca, cikgu. Tak boleh dibaca? Tak boleh dibaca. Dia cuba baca? Wajia. Ha? Ada yang ni? Wajia. Waji'a. Ya, waji'a. Ya, betul ada tanda panjang di sini ya. Artinya alif ni tidak dibaca, cuma buat waji'a. Cuba. Waji'ah. Banyak dalam Quran. Jangan kita baca waji'a. Tak boleh. Waji'a. Jadi alif jangan dibaca. Sebab ada tanda. Dalam ini juga cikgu nak tanya lagi. Tanya kepada siapa? Di antaranya hukum idgham sudah. Nak tanya kepada Zahra sekali lagi. Ya? Kepada Zahra sekali lagi. Kita jumpa anak selalu dalam Quran begitu banyak. Seperti apa yang telah cikgu katakan dulu. Di antaranya anak dalam tilqa'i nafsi. Tengok. Tilqa. Ini dia. Ada tanda. Cuba baca. Tilqa. Kalau hujung ada nafsi lagi, apa nak baca sekarang? Ya ni apa nak buat? Ya tu tidak dibaca, cikgu. Tiada baca sebab? Sebab di atasnya ada tanda bulat. Tanda bulat. Inilah. Bulat macam ni tadi. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Yang salah cuba. Tilqa'i. Kalau wakaf. Teruskan. Tilqa'i nafsi. Baca juga kalau begitu. Yang kadang-kadang tak baca, dibaca pula. Cuba Halilah, macam mana betul? Tilqa'i nafsi. Ha, itu dah betul. Kata tak baca, dibaca pula panjang. Bagaimana anak? Ada yang kurang faham lagi. Bercerita tapi tak betul bacaannya. Artinya ya ni tidak dibaca. Kalau tak ada baca, kenapa baca tilqa'i? Baru apa? Tilqa'i nafsi. Cuba semua. Tilqa'i nafsi. Itu yang betulnya. Lagi sekali semua betul-betulkan. Tilqa'i nafsi. Betul? Itu bagaimana makna kita amalkan dia tak ada tanda. Di dalam Quran anak. Ya, kita tengok. Kalau sekiranya li syai'in ditulis macam waji'ah, kadang hamzah ditaruh kat sini. Kadang-kadang hamzah ditaruh bawah. Tapi kalau hamzah dengan huruf tu sama, maka baca panjang. Katalah du'a'i. Dal, ain, macam ini ya. Dia sama. Walaupun tak ada tanda, kalau ada tanda pun kena baca panjang. Kalau sama tulisan, kalau terus di bawah, pendek hamzahnya. Kadang dalam Quran dia tak ada tanda tulis tanda bulat, tak ada. Tak ada tanda bulat. Tapi kalau macam ini bacaannya kenapa? Sebaris sama. Ni du'a'i. Cuba baca. Du'a'i. Kenapa? Sebaris hamzah dengan ya sama. Tapi kalau kat telah bawah sini, walaupun tak ada tanda, kita baca du'a'i, jangan panjang, baca pendek. Ingat satu daripada pelajaran yang dalam resam Usmani kita nak tahu. Kalau ada ya di hujung kalimah, hamzah sebelumnya bersama, artinya bacanya panjang. Kalau ada ya, hamzah di hujung kalimah dia teruk di bawah ya, atau di atas ya pun tak sama, ya tu jangan dibaca. Faham tak? Tengok, kalau di bawah, ya jangan baca. Kalau di atas, ya jangan baca. Kalau ada tanda bulat, ya tu jangan dibaca. 3 perkara ingat. Kalau hamzah di bawah ya, jangan dipanjang. Kalau hamzah di atas ya, jangan dipanjang. Kalau ada bulat gitu macam ini tadi, jangan dibaca. Yang boleh baca panjang bila? Sebaris. 3 bersamaan. Ada dalam istilah bersama Usmani juga kadang dia tak taruh tanda. Tak ada bulat ni. Tapi dia tengok ya di bawah ni tak boleh baca. Atas tak boleh baca. Katalah sekarang. Ini biliqa. Biliqa. Macam mana? Pendek ke panjang? Tanda tak ada sekarang. Pendek. Sebab hamzah di bawah dia tidak sama. Walaupun tak ada tanda. Jadi kalau cikgu ada tulis begini tadi, itu tidak betul kan? Mesti hamzah di bawah. Kalau ada tertulis di luar itu, dia taruh sini, dia mesti di bawah atau di atas. Jangan di ujung ya.
Melainkan ini pada hujung. Waji'an di hujung. Ini saja. Alhamdulillah. Yang ini pula. Ini bulat apa namanya? Bujur. Bulat membujur. Apa cikgu nak bagi misalnya? Baik, sekarang ada lagi masa. Ini dia. La. Sini tengok. Anak-anak, ada apa? Bulat bujur ni. Huwa. Huwa. Waw tak usah kita baca. Ada tanda di atas apa? Alif. Alif. Ini lakin. Ini ada alif ni huwa. Bagaimana nak baca sekarang? Tanda bulat macam ini. Cuba kita lihat. Boleh tak anak baca ni? Kita bertanya kepada siapa sekarang? Kepada Halilah cuba. Maksud tanda bulat membujur tu, alif tu tidak diamalkan ketika wasal. Ya? Tetapi ketika wakaf, ia diamalkan. Ketika wakaf dia baca. Ketika wasal dia baca. Cuba. Lakinna huwa. Betul-betul. Lakin nahwa. Betul tak? Betul. Baik, kalau berhenti, Lakinna. panjang pula bacaannya. Kenapa? Kerana ada tanda bulat membujur. Ada tanda bulat membujur meninggi. Meninggi. Ini banyak dalam Quran nanti. Banyak kita jumpa dalam Quran. Apabila ada bulat macam ini, jangan lupa. Mesti kita baca dengan Tanda panjang. panjang ketika wakaf. Dan baca ketika wasal tidak dipanjangkan. Alhamdulillah. Seterusnya anak. Kita bertanya dengan suhana pula kali ini. Baik, kita padam anak-anak ya. Balik pada sini. Apa ini namanya ni? Segi diamond. Empat segi. Segi. Di atas. Ya. Ini saja. Ada banyak lagi, cuma cikgu nak ambil 8 ni saja. Ada sin pun ada, cuba nak tengok bagaimana. Ini selalu terletak di atas ataupun di bawah. Kalau di bawah, apa kita nak baca suhana kita? Macam ini. Apa kita nak baca sekarang? Apa suhana? Tanda ini. Tanda ini dibaca dengan antara baris atas dan bawah. Ya. Namanya? Namanya imalah. 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 Ini dia. Tak ada baris anak. Yang ada baris ini saja. Cuba baca. Majreha. Cuba semua. Majreha. Tengok anak. Mana sudah faham. Majreha. Lagi sekali. Majreha. Kalau orang baca majriha, salah. Baik, kalau di atas huruf pula. Di atas huruf kita jumpa pula. Kita nak tengok anak faham kita apa kita dah tulis dulu. Apa soalan? Sekarang atau kita minta soalan Amin pula. Namanya bacaan Ishmam ni. Ismam. Dia macam mana bacaannya? Macamnya hendaklah dimunculkan kedua bibir ni. Dia muncul Kedua bibir. Cuba baca. La ta'manna. Itu dia anak. La ta'manna. Lagi sekali. La ta'manna. Cuba semua anak munculkan bibir betul. Cuba. La ta'manna. Lagi sekali. La ta'manna. Ada dengung tak? Ada sabdu. La ta'manna. Lagi. La ta'manna. Itu dia. Baik, ada lagi satu tak? Dia punya Ada bacaan. Nama bacaan yang kedua itu bacaan Raum. Raum. Raum artinya dia kembalikan balik dua nun. Macam mana raumnya? Tengok. La ta ma nu nuna. Ini kali tak ada tanda. Cuma bacaannya saja. Macam mana bacaan raum? Bacanya ketika baca nun yang baris tu hendaklah dibaca dengan baris hadapan je. Ya, berhadapan. Cuma baca dengan perlahan dan lembut je. Cuba. La ta'manna. La ta'manuna. Cuba semua. La ta'man. Kalau salah, la ta'manuna. Ini terang, kuat. Didengar oleh orang yang hampir saja. Orang yang jauh tak? Lagi sekali. La ta'manna. Semua? La ta'manna. Itu dia, alhamdulillah. Ini baru sedikit anak-anak. Ya, ada cuma 8 ni cikgu. Mungkin insya-Allah pada pelajaran akan datang, cikgu akan tanya lagi sampai anak faham betul bagaimana nak amalkan semua segala misal-misal yang telah kita catat dulu. Baiklah anak, hingga kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.